الحمد لله القائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan pada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat pada kita semua. Imam menyeru pada hadirin jemaat sekalian agar marilah kita sama-sama memberikan perhatian sepenuhnya untuk menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Raja Berdaulat Menjunjung Kasih Ciptaan. Hadirin yang dikasihi Allah SWT, Allah telah menjadikan fitrah manusia untuk hidup secara bermasyarakat, memiliki pemimpin serta rakyat yang dipimpin. Jika kita telusuri sejarah ketamadunan manusia sejak dahulu, kesemuanya memiliki daulah atau kerajaan yang dipimpin oleh individu yang terpilih dalam kalangan mereka. Walau apa jua kaedah penentuan pemimpin atau raja yang bertahta, hakikatnya Allah SWT jugalah yang menentukan kepada siapa pemerintahan tersebut akan diamanahkan bagi sesuatu negeri atau negara. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT melalui surah Ali Imran ayat ke-26 yang dibacakan di awal khutbah ini, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Di negara kita ini, struktur tertinggi pemerintahan negara dipayungi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong, yang bertindak sebagai ketua negara berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Perkara 32/1 memperuntukkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong adalah ketua utama negara bagi Malaysia. Maka sebagai ketua utama negara, Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong merupakan ketua tertinggi persekutuan yang mempunyai keutamaan yang lebih daripada orang lain, di samping mempunyai kuasa yang luas dan penting dalam menstabilkan negara dan melaksanakan urusan kerajaan persekutuan. Sebagai rakyat yang patuh, kita hendaklah menjunjung kasih ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong dan menumpahkan seluruh ketaatan kepada Baginda sebagai pemimpin atau ulil amri, serta memuliakan Baginda kerana ia juga termasuk dalam salah satu perintah agama. Oleh itu,
Inilah tanggungjawab dan kewajipan yang saling melengkapi antara satu sama lain dan akan membuahkan natijah yang menyeluruh kepada semua. Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, As-sultanu zillullah fil ard, wa man akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Bermaksud, sultan merupakan naungan Allah di bumi. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya, dan barang siapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Naungan Allah di bumi merupakan perumpamaan betapa besar dan beratnya tanggungjawab seorang sultan bagi memastikan syariat Islam difahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh rakyat, serta memastikan dengan kesempurnaan Islam masyarakat dapat hidup rukun damai dalam sebuah negara yang merdeka, walaupun kadang-kadang ketentuan pemerintah tidak sesuai dengan pandangan dan selera kita. Namun, selama mana keputusan tersebut bertepatan dengan hukum syarak serta menjaga kepentingan umat Islam secara keseluruhannya, maka ia wajib dipatuhi dan ditaati oleh seluruh rakyat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'i al-muslimi fima ahabbu wa karih, ma lam yu'mar bi ma'siyati, fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa ta'ah. Bermaksud, mendengar dan mentaati pemerintah adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada dalam perkara yang disukai ataupun yang tidak disukai, selagi dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Jika dia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidaklah wajib dia mendengar dan mentaatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mentaati arahan dan titah pemerintah merupakan suatu tuntutan dalam Islam bagi memastikan kestabilan dan keharmonian sebuah negara berjaya dicapai dan dikekalkan. Mana mungkin suatu negeri atau negara akan tenteram dan dapat menikmati hidup rukun damai jika rakyat dan pemimpin saling bercakaran dan menyalahkan antara satu sama lain. Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Syarah As-Sunnah, At-ta'atu li ulil amri fima kana inda Allah azza wa jalla mardiyah wajtinabu ma kana inda Allah muskhita. Bermaksud, ketaatan kepada pemimpin hanya pada perkara yang diredai Allah azza wa jalla dan menjauhi perkara yang dimurkai Allah. Sekiranya ada kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersifat pribadi atau tanpa melibatkan penindasan ke atas rakyat, maka ia hendaklah ditegur dengan penuh hikmah dan beradab, dan bukanlah dengan mengangkat senjata dan menimbulkan huru-hara yang akhirnya akan menyebabkan kerugian kepada rakyat dan negara sendiri. Lihat pada pentingnya mentaati arahan raja sebagai pemerintah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad asa Allah. Faqad asa Allah. Wa man yuti'il amri wa man yuti'il amira faqad ata'ani, man ya'sil amira faqad asani. Bermaksud, sesiapa yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah. Sesiapa yang mengingkari aku, maka dia telah mengingkari Allah.
Sesiapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah mentaati aku. Dan siapa yang mengingkari pemimpin, maka dia telah ingkar kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jika merujuk kepada hadis tersebut, jelas menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ketaatan kepada pemerintah dan betapa besarnya ancaman terhadap mereka yang ingkar terhadap titah seorang raja yang berdaulat. Maka beratnya tanggungjawab yang dipikul oleh seorang pemimpin umat Islam. Muslimin yang dikasihi sekian, dalam hidup bernegara, kita jangan hanya menumpukan kepada hasrat dan matlamat dalam kehidupan di dunia semata-mata. Akan tetapi dalam masa yang sama, kita hendaklah sentiasa mencari peluang untuk bahagia di akhirat kelak. Sama ada raja atau rakyat, kedua-duanya mempunyai peluang untuk mendapat ganjaran syurga Allah SWT dalam membangunkan sesebuah negara. Ia bin Hamar At-Tamimi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ashabul Jannah salasatun zu sultanin muqsitun musaddaqun muwaffaq wa rajulun rafiqul qalbi likulli muslimin wa rajulun afifun mutasaddiq. Bermaksud, dalam kalangan penghuni syurga ada 3 golongan, iaitu sultan yang adil, dipercayai serta disenangi rakyat, orang mukmin yang bertakwa, yang lembut hatinya kepada muslim yang lain, serta lelaki yang menjaga maruah serta banyak bersedekah. Hadis riwayat Al-Bazzar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rakyat Malaysia, khususnya umat Islam negara ini, kita bersyukur kerana dianugerahi seorang pemerintah yang adil dan prihatin pada masalah yang dihadapi oleh rakyat di bawah pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang paling agung sebagai ketua negara. Baginda telah berjaya melaksanakan tanggungjawab menerajui kepimpinan negara dengan baik pada ketika rakyat menghadapi musibah dan kepahitan hidup, mendepani ujian besar pandemik COVID-19 yang sama sekali tidak pernah diduga. Baginda juga telah menggunakan kebijaksanaan baginda di dalam mengatasi dan mengimbangi kestabilan politik tanah air yang suatu ketika dulu pernah melalui detik-detik mencabar. Dengan penuh hikmah dan adil, memberikan sepenuh ketaatan kepada raja bukanlah bermaksud sebagai rakyat biasa kita tidak boleh menegur dan bersuara untuk membina masa depan yang lebih baik. Bagi tujuan tersebut, ada saluran yang betul dan sesuai untuk digunakan, dan perlu elakkan diri dari meluahkannya di media sosial dan menunjukkan provokasi secara tidak bermoral yang boleh merosakkan imej negara di mata dunia. Janganlah kita hanya bertanya apakah yang negara boleh berikan kepada kita, akan tetapi bertanyalah kepada diri sendiri, apa sumbangan kita kepada agama, bangsa dan negara. Bijak pandai ada menyatakan, raja muafakat dengan menteri seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil untuk rakyat, tanda raja beroleh inayat. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, Khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman untuk kita. Pertama, sebagai rakyat, kita hendaklah mensyukuri nikmat dianugerahkan negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan yang sangat unik dan sentiasa menjaga kepentingan dan keagungan agama Islam. Kedua, sebagai ketua keluarga, kita hendaklah mendidik generasi anak-anak supaya menghormati institusi Diraja Malaysia sebagai payung negara, agar negara dapat mencapai kemajuan
dan kestabilan pada masa akan datang. 3. Umat Islam hendaklah mentaati rajanya tanpa berbelah bagi, kerana mentaatinya adalah perintah Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 29. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.